Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatabil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung sesi pengajian kita, sesi yang kedua dalam pengajian kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah. Pada kelas yang lepas, kita telah pun membincangkan kedudukan ad-din, bahawa ad-din, dinullah, agama Allah ini terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertamanya al-Islam, yang keduanya al-Iman, dan yang ketiganya al-Ihsan. Dan kita telah jelaskan maksud al-Islam, peringkat yang pertama. Dan seperti yang telah kita nyatakan, pada hari ini kita akan menyambung dengan memperincikan rukun-rukun Islam yang 5, di mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawm Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Yang kita sebutkan, rukun Islam ada 5. Dan yang pertamanya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan dalil perkara ini jelas daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi Ramadan wal hajj, muttafaqun alaih. Islam dibina di atas 5 perkara: persaksian bahawa tiada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah, dan mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat, dan puasa Ramadan, dan haji. Demikian juga dalam hadis Jibril yang masyhur, Nabi SAW ditanya, akhbirni 'anil Islam, faqal al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima as-salah, wa tu'tiya az-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersaksi bahawa tiada sembahan yang benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan haji jikalau engkau mampu. Jadi inilah rukun-rukun Islam. Dan kita dapati kesemua rukun Islam yang Nabi SAW nyatakan ini, sifatnya adalah zahiriyah. Sifatnya adalah al-a'mal al-zahiriyah, amalan yang zahir, amalan yang nampak pada manusia. Kelima-limanya. Sebab itulah dia adalah peringkat yang pertama. Ya, sebelum mana datang peringkat iman. Dan kita disuruh untuk menyeru manusia kepada Islam. Di mana jikalau tidak ada Islam, tidak mungkin ada iman. Tidak mungkin ada iman. So syarat untuk beriman dengan Allah, mestilah dia kena Islam dahulu. Kena Islam dahulu. Bukannya iman terus. Bukannya dalam fahaman orang liberal dia ingat iman dulu. Kan? Itu salah. Sebab dalam Islam yang konsep yang sahih ialah kita masukkan orang ke dalam Islam dahulu. Yang ni suruh dia menyerah diri secara zahir dahulu. Kalau dah diserahkan diri secara zahir, maka barulah Allah Ta'ala akan bimbing kepada penyerahan diri secara batin, iaitulah keimanan dalaman. Seperti mana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam suratul Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Berkata golongan Al-A'rab, ini golongan Badui yang baru masuk Islam. Amanna, kami telah beriman. Qul, katalah olehmu wahai Rasulku kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katalah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum lagi iman itu masuk ke dalam hati kamu. Iman belum masuk ke dalam jiwa kamu. Kamu sekarang baru mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu baru menyerah diri secara zahir. Dan jikalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada amalan kamu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi maknanya, kalau dah serah diri secara zahir, dah masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, dirikan salat, keluarkan zakat, puasa Ramadan, tunaikan haji, maka insya-Allah jikalau dia ikhlas melakukan perkara-perkara ini, maka Allah Ta'ala akan menambahkan keimanan kepadanya. Naam. Jadi kita kata Islam adalah seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini dari segi makna yang khas. Ya, jikalau ia ditunggalkan, berasingan daripada iman, ataupun jikalau dia disertakan dengan iman dan ihsan, maka Islam ialah al-a'malul zahirah. Jadi al-inqiyad wal istislamu lillah bil a'malul zahirah, menyerah diri dan tunduk dan patuh kepada Allah dengan amalan yang zahir. Dan dia adalah langkah awal untuk menuju iman. Dan tidak ada iman tanpa Islam. Tidak mungkin ada iman tanpa Islam. Tetapi boleh ada Islam tanpa iman. Boleh ada Islam tanpa iman yang berlaku pada golongan munafik. Tetapi tentulah Islam yang tanpa iman tidak akan bermanfaat di akhirat. Islam tanpa iman tidak akan bermanfaat di akhirat. Tetapi dia bermanfaat untuk hukum dunia sahaja. Adapun di akhirat, jikalau dia tidak beriman, maka dia adalah yang dipanggil sebagai golongan munafiqin, golongan munafik. Ini kita akan perincikan insya-Allah taala. Baik, rukun Islam yang pertama ialah asy-syahadatani. 2 persaksian. Iaitulah persaksian bahawa yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Dan persaksian bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah. Dan makna asy-syahadah, makna kalimah asy-syahadah ialah al-hukm wal qada' wal i'lam wal bayan wal ikhbar. Makna asy-syahadah ialah hukum, penentuan, pemberitahuan, penjelasan. Ini adalah makna syahadah. Jadi kita boleh takdirkan makna asyhadu, maknanya ahkumu wa aqdi, aku hukum dan aku putuskan. Dan u'limu, aku memberitahu. Wa ubayyinu, dan aku jelaskan. Wa ukhbiru, dan aku beritahu. Jadi sebab itulah kata para ulama, syahadah ini ada 4 martabat. Martabat yang pertama ialah al-ilmu wal ma'rifah. Ilmu dan pengiktirafan. Yang kedua ialah at-takallumu bidzalik, menyebut perkara tersebut dengan lisan. Yang ketiga, al-i'lamu bihi lil ghair, memberitahu berkenaannya kepada orang lain. Yang keempat, al-ilzamu bi madmuniha, mengilzamkan, memastikan kandungannya kepada orang lain. Jadi makna asyhadu ialah a'lamu wa a'taqidu biqalbi wa aqulu bilisani wa u'limu wa ubayyinu li ghairi wa ulzimu ghairi. Itu makna dia.
yakni aku mengaku dan mengiktiraf dalam hati, aku berikrar dengan lisan, aku memberitahu kepada orang lain dan aku melazimkan orang lain untuk bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah makna asyhadu. Jadi asyhadu maknanya kita yakin dan i'tiqad dalam hati, kita menyebut dengan lisan dan diisytiharkan kepada orang ramai, pada khalayak. Dan kita memastikan orang lain juga untuk mengikut serta apa yang kita saksikan. Jadi sebab itulah kalau seseorang itu mengucap dengan lisannya sahaja tanpa dia mengiktiraf dalam hati, tidak sah. Kita kata jadi munafik. Pada zahir hukum dunia dia Muslim, tapi di akhirat tidak. Kalau dia hanya percaya dalam hati, tapi dia tidak menyebut dua kalimah syahadah dengan lisannya, ya, dia tidak menyebut kalimah syahadah dengan lisannya, dia hanya dalam hati dia percaya, maka dia adalah kafir dunia dan akhirat. Jikalau dia tidak ada uzur, macam orang bisu dan sebagainya, ya. Tapi kalau dia boleh sebut dan dia tak sebut, maka hukumnya adalah kafir di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan jikalau dia sebut syahadah seorang-seorang dia, siapa pun tak tahu, orang yang duduk berseorangan, dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah seorang diri dia, siapa pun tak tahu kata dia mengucap dua kalimah syahadah, maka orang yang macam ini di sisi orang ramai, dia bukan Muslim lah, sebab orang tak tahu kata dia Muslim. Dia tak pernah mengaku dan dia tak pernah isytiharkan kepada orang ramai. Mungkin sebab ada masalah dia nak menyembunyikan keislamannya kerana takut nyawanya terancam dan sebagainya. Maka orang yang macam ni, walaupun di dunia orang anggap dia kafir, tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah Muslim. Selama mana dia mengucapkan dua kalimah syahadah dan dia mengamalkan Islam. Dia mengamalkan Islam pada dirinya. Adapun orang yang menyempurnakan keempat-empat martabat ini, maka inilah dia orang Muslim yang sahih, yang mana berlaku padanya segala hukum hakam Islam, bahkan jikalau dia beriktikad dalam hati, maka dia adalah Muslim dan mukmin secara asas. Naam. Dan makna la ilaha illallah, la mustahiqqa lil ibadati illallah, tiada yang berhak dan layak untuk disembah, untuk mendapatkan ibadah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. So dua kalimah syahadah ni kita ada dua sisi. Satu syahadah bil ilahiyah, satu lagi syahadah bil risalah. Yang pertama syahadah berkenaan dengan ketuhanan, ilahiyah. Yang kedua syahadah berkaitan dengan kerasulan, kenabian. Maka sisi yang pertama daripada syahadah ini, apakah maksudnya? Maksud asyhadu an la ilaha illallah ialah seperti yang telah kita sebut tadi, a'tarifu wa a'lamu biqalbi wa aqulu bilisani wa ubayyinu li ghairi wa ulzimu bihi ghairi alla mustahiqqa lil ibadati illallah. Aku mengaku dalam hatiku, aku menyebut dengan lisanku, aku memberitahu kepada selainku dan aku melazimkan yang lain juga dengan satu hukum bahawa tiada yang boleh disembah, tiada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah. Kalimah ilah, kalimah al-ilah, maknanya al-ma'bud, yang disembah. Dan kalimah Allah ialah al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang benar. Maka maknanya kita kata la ma'buda illa al-ma'budu bihaqqin. Tiada sembahan kecuali sembahan yang benar. Yakni tidak disembah kecuali sembahan yang memang sebenar-benarnya dialah sembahan yang layaknya disembah. Jadi kita menafikan ada yang berhak dan layak disembah kecuali Allah.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Demikian itu kerana sesungguhnya Allah lah yang hak dan apa yang mereka sembah selain dia adalah batil. Dalam surah Al-Hajj. Jadi Allah Ta'ala menyatakan bahawa dialah sembahan yang hak dan selainnya adalah sembahan yang batil. Maka makna la ilaha illallah, la ilaha haqqun illallah. Kerana la dalam kalimah ini dia panggil la an-nafiyatu lil jins. La yang menafikan segala jenis. Dan dia ada isim dan khabar. La ilaha, ilaha isim la. Dan khabarnya mahzuf, takdirnya haqqun. Takdirnya hak. Ataupun la ilaha mustahiqun lil ibadah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah illa kecuali Allah. Dan rukunnya adalah dua. Yang pertama ialah an-nafyu dan yang kedua al-ithbat. Rukun syahadah la ilaha illallah ada dua. Yang pertama adalah menafikan. Menafikan apa? Menafikan istihqaqil ibadah an ghairillah. Menafikan hak untuk disembah daripada selain Allah. Kita nafikan hak ini daripada selain Allah. Dan yang kedua al-ithbat. Kita mengisbatkan, menetapkan, mensabitkan hukum. Apa? Mensabitkan apa? Mensabitkan istihqaqil ibadah. Hak untuk disembah. Kita mensabitkan hak untuk disembah hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah madmun, inilah makna kalimah syahadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal radhiyallahu an, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, adakah engkau tahu apakah hak Allah ke atas hamba-Nya dan apakah hak hamba? yakni apakah ganjaran yang Allah akan beri kepada hamba-Nya jika mereka melaksanakan hak tersebut? Kata Muadz radhiyallahu an, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi pun menjawab, kata Muadz, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi pun bagi tahu dia, Nabi kata, haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang mesti dilaksanakan oleh hamba-hambanya adalah untuk mereka menyembah dia sahaja dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi, dan hak hamba yang mana Allah Ta'ala akan tunaikan janji dan ganjaran jikalau mereka melaksanakan hak tadi, mereka tidak menyembah selain Allah, mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka hanya mengabdikan diri kepada Allah. Alla yu'azziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab sesiapa yang tidak mensyirikkan dengannya sesuatu pun dalam ibadah. Dan firman Allah dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah semata-mata dan janganlah kamu mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Dan firman Allah pada ayat terakhir dalam surah Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah, berjumpa dengan Allah dalam syurga, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih yang telah ditetapkan oleh syarak mengikut panduan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah dia mensyirikkan dalam peribadatannya itu dengan Tuhannya sesuatu pun. Maka syahadah asyhadu an la ilaha illallah maknanya ialah mentauhidkan Allah. Dan ini datang dalam sebahagian riwayat hadis, buniyal islamu ala khamsin. Dalam sebahagian lafaz Nabi sebut ay yuwahhadallah, ditauhidkan Allah. Dan dalam hadis Nabi SAW menghantar Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu pergi berdakwah ke Yaman. Nabi kata, ya Muadz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin.
kamu akan pergi berjumpa kaum mereka daripada ahli kitab. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Hendaklah perkara yang pertama kamu mengajak mereka kepadanya ialah persaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebahagian lafaz, ayyuwahidullah, untuk mereka mengesahkan Allah. Dalam sebahagian lafaz, ila ibadatillah, untuk beribadat kepada Allah. So dalil semuanya menunjukkan inilah makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah ialah la ma'budu haqqun illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan akan datang nanti sebelum masuk bahagian fiqh yang terakhir dalam kitab di bahagian akidah ini, musannif akan sebutkan makna la ilaha illallah. Akan datang seperti mana yang dia sebutkan dalam kitab. Ya, kalau kita boleh lihat di hujung sebelum fasal tanda-tanda baligh itu, di akhir bab akidah, kata musannif rahimahullah, wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dan makna la ilaha illallah, tiada yang disembah dengan hak dalam wujud ini kecuali Allah. Tiada yang wujud, tiada yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengatakan maknanya ialah la ma'buda bihaqqin? Kerana sembahan yang batil itu banyak. Sembahan selain Allah Ta'ala itu wujud yang banyak. Tapi yang layak disembah hanyalah satu. Yang betul-betul sepatutnya disembah. Adapun dari segi manusia, manusia sembah macam-macam dan semuanya dinamakan ilah. Semuanya dinamakan sembahan. So ada pokok, batu, kayu, berhala disembah, na'udzubillahi min zalik, oleh manusia-manusia yang durjana, yang kafir. Dan mereka memanggilnya ilah, sembahan, ma'bud. Adapun dari segi hakikat syar'i, yang layak disembah hanya Allah. Dan sembahan yang selain daripada itu adalah batil, seperti firman Allah telah kita baca tadi. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu bahawa Allah sahajalah yang hak, sembahan yang hak. Dan apa yang mereka sembah selain dia adalah batil. Jelas. Inilah makna la ilaha illallah. Dan kita dah sebut tadi rukunnya. Kemudian makna syahadati Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Apakah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Makna persaksian kita bahawa Muhammadur Rasulullah itu adalah tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang baginda beritahu, khabarkan. Ini yang pertama. Maknanya kita kena percaya bahawa apa sahaja yang baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam khabarkan kepada kita daripada perkara ghaib berkenaan dengan Allah tabaraka wa taala, bahawa perkhabaran tersebut pasti benar. Yang pertama. Yang kedua ialah ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang baginda perintahkan. Kalau yang Nabi perintahkan itu wajib, maka wajiblah. Kalau yang dia perintahkan itu sunat, sunatlah. Demikianlah. Maka kita wajib taat kepada Nabi dalam apa yang dia perintahkan. Dan yang ketiga ijtinabu kulli ma nahahu anhu wazajar. Menjauhi segala apa yang baginda larang akannya dan cegah. Maknanya kita menjauhi daripada apa Nabi larang. Kalau haram, haramlah. Kalau makruh, makruhlah. Itu maksudnya. Dan kita beriktikad bahawa baginda itu adalah Nabi yang diberi perkhabaran langit oleh Allah. Diwahyukan kepadanya oleh Allah. Dan dia adalah Rasul, diutuskan oleh Allah. Maka dia adalah abdun lillah, hamba Allah.
la yu'bad, tidak disembah. Tetapi walakin la yu'badullahu illa bima syara'. Tetapi kita tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jadi syahadah Muhammadur Rasulullah ini menjadikan sesiapa yang mendakwa dia beriman dengan Allah tetapi tidak mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah Islamnya. Seperti mana firman Allah Jalla fi'ulah dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakanlah olehmu wahai Rasulku kepada mereka, jikalau benar kamu cintakan Allah, maka ikutlah ajaranku, ikutlah sunnahku, maka kamu akan dicintai oleh Allah dan diampunkan, dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya sendiri. Demi Tuhanmu wahai Muhammad. Fala wa rabbika la yu'minun. Mereka tidak beriman. Dia tidak sah iman mereka. Tidak dikira beriman mereka itu. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan kamulah hakim, penentu hukum dalam setiap perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan mereka. Thumma, bukan itu sahaja. Bukan sekadar mereka menjadikan kamu penentu hukum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Kemudian mereka tidak ada sebarang rasa tidak enak terhadap apa yang telah kamu putuskan. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dan mereka menyerah diri bulat-bulat kepada kamu. Maka inilah dalil bahawa kita wajib bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Dan maknanya kita kena taat bulat-bulat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku boleh masuk syurga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Dia kata, ya Rasulullah, siapa pula tak mau masuk syurga? Nabi kata, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang derhaka, tidak enggan tunduk kepada ajaranku, agamaku, maka dia telah enggan masuk syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syarat beriman kepadanya ialah beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat tidak lagi. Jadi sesiapa yang enggan tunduk kepada perintah Nabi SAW, tidak mau bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah, maka dia adalah kafir, kufran akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Di samping itu, kita juga makna Muhammadur Rasulullah, kita bersaksi bahawa baginda adalah Rasul, utusan kepada seluruh jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi kita kena mengiktiraf bahawa Nabi SAW bukan sahaja diutuskan kepada manusia, bahkan kepada jin juga. Dan dalilnya jelas. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran terdapat surah khusus berkenaan dengan keimanan golongan jin kepada Nabi SAW. Kepada golongan jin, ya.
dan mereka beriman dengan Nabi SAW. Dan jin adalah mukallaf. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadat kepadaku. So bila jin dan manusia sama-sama konsepnya mereka kena beribadat, ibadat tidak mungkin berlaku kecuali dengan syariat menerusi Rasul. Dan Rasul datang daripada manusia, tidak datang daripada jin. Ini kita akan perincikan nanti bila datang masalah rukun-rukun iman, insya-Allah taala. Maka wajiblah golongan jin juga mentaati apa yang baginda bawa, dan baginda sendiri telah pergi berdakwah kepada golongan jin. Itu menunjukkan bahawa baginda diutuskan kepada jin. Adapun manusia, manusia tidak kira bangsa. Firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala bagi tahu dialah yang mengutuskan kepada golongan ummiyin, golongan Arab, Rasul daripada mereka sendiri yang membacakan untuk mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka daripada syirik dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga yang selain daripada mereka yang belum mengikuti mereka. Ayat ini kita tahu turun di awal dakwah peringkat Madinah. Selepas Nabi menunjukkan ayat ini menceritakan bahawa dakwah Nabi SAW bukan sahaja terhad pada manusia yang hidup di zaman baginda, bahkan yang datang selepas baginda. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan yang bukan daripada mereka, yang selain mereka, yang belum mengikuti jejak langkah mereka. Dan firman Allah dalam surah Al-An'am, قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Katakanlah diwahyukan, قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Katakanlah olehmu wahai Rasulku Muhammad kepada mereka, diwahyukan kepadaku Quran ini, hadzal Qur'anu liunzirakum, untuk aku memberi amaran peringatan kepada kamu, wa man balagh, dan sesiapa pun yang sampai padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diperintahkan untuk disampaikan kepada semua manusia, tidak mengira warna, darjat, pangkat, ya. Semuanya wajib tunduk dan patuh kepada perintah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang paling jelas menunjukkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh jin dan manusia, dalam suratul Anbiya ayat 107, firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kami utuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Apa makna rahmat? Yakni Rasul. Kerana Allah namakan Rasul sebagai rahmah. Ya. Di antara perkara yang kita kena faham dalam khitab Al-Quran ialah rahmah. Allah Ta'ala menamakan risalah sebagai rahmat. Kerasulan, kenabian itu Allah Ta'ala namakan sebagai rahmat. Maka Nabi SAW adalah Rasul kepada seluruh alam. Yang mana sesiapa yang ikut ajaran mereka siapa yang ikut ajaran Nabi SAW akan mendapat rahmat Allah. Jadi Nabi, ajaran baginda adalah syarat untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala telah menyatakan bahawa rahmatnya hanya
untuk orang yang beriman. Ya, untuk orang beriman sebagaimana firman Allah Taala dalam suratul A'raf ayat 156, ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Tanda kata, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan berikannya. Rahmat aku luas, kata Allah Ta'ala. Tapi aku akan berikan, aku akan khususkan rahmatku ini untuk mereka yang bertakwa, mengeluarkan zakat, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Dan mereka yang dengan ayat-ayat kami beriman. Mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak tahu baca dan tulis. Yang mereka dapati namanya, yang mereka dapati ianya tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Siapakah dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat 158 Allah kata, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kamu seluruhnya. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu seluruhnya. Maka tidak ada lagi manusia dalam alam ini melainkan wajib dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kira apa bangsa dia, apa warna kulit dia. Kalau dia tidak beriman setelah sampai kepadanya dakwah, maka dia adalah kafirun indallahi ta'ala dan akan diazab kekal dalam neraka. Nas'alullah al-afiyah. Jadi ini adalah makna beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahadah Muhammadur Rasulullah. Dan juga kita percaya bahawa baginda adalah khatamun nabiyyin, ya, penutup sekalian nabi, ya. Seperti mana firman Allah dengan jelas dalam ayat 40 dalam suratul Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu bapa kepada mana-mana lelaki daripada kalangan kamu, yakni Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Harithah. Nah, Zaid ibn Harithah. Yang tak ada nafikan. Muhammad bukan bapa kepada Zaid ibn Harithah. Tetapi Rasulullah itu adalah penutup. Tapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan penutup sekalian Nabi. Khatamun Nabiyyin. Penutup sekalian Nabi. Ya. Dia adalah penutup sekalian Nabi. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah penutup sekalian Nabi. Bila baginda Nabi SAW penutup sekalian Nabi, maknanya dia juga penutup sekalian Rasul. Sebab apa? Sebab tidak boleh ada Rasul yang bukan Nabi. Setiap Rasul mesti Nabi. Walaupun bukan semua Nabi adalah Rasul. Ini kita akan datang perinciannya pada rukun iman. Bila kita bahas bab beriman dengan Nabi dan Rasul insyaAllah. Jadi semua Rasul mesti Nabi. Sebelum jadi Rasul, dia kena jadi Nabi dulu. Kalau tak jadi Nabi, tak mungkin jadi Rasul. Sebab itu Allah kata, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup sekalian Nabi, maknanya tidak ada lagi Rasul selepas Nabi SAW. Tayyib. Mungkin ada orang yang kata habis tu, nanti di akhir zaman Nabi Isa AS akan turun. Adakah ini berlawanan dengan tidak ada lagi Rasul? Kita kata tak. Nabi Isa bukan Rasul yang baru. Nabi Isa telah menjadi Rasul sebelum Nabi SAW. Dan bila dia turun nanti, dia tidak akan lagi menggunakan syariatnya. Bahkan Nabi Isa syariatnya telah pun dimansuhkan.
Dan Nabi Isa akan turun berhukum dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Syarat dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan. Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa mati dalam keadaan dia tahu tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, masuk syurga. Ya. Nabi kata fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengannya Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah, arah Allah. Dan Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang sesiapa yang bersaksi bahawasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan kalimah yang Allah ciptakan dengan kalimahnya pada diri Maryam dan ditiup ruh daripada sisi Allah yang dicipta oleh Allah dan syurga itu benar dan neraka itu benar, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa mengira apa jua amalannya. Jadi besar fadilat kalimah la ilaha illallah ni besar. Maknanya dia ganjarannya di akhirat. Macam kita sebut tadi lah, Nabi sebut wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan ganjaran hamba bila mereka melaksanakan hak Allah, bila Allah tidak akan azab sesiapa yang tidak mensyirikkan dengannya sesuatu pun. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ataituka biqurabiha maghfirah. Hai anak Adam, kalau kau datang kepadaku di akhirat nanti membawa sepenuh bumi dosa, lalu engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku sama sekali, aku akan bawakan kepadamu sepenuh bumi juga pengampunan. Subhanallah. Jadi kalau dah begini besar ganjarannya, tentulah syaratnya juga mestilah besar dan mesti dipenuhi. Semakin seseorang itu melaksanakan syarat-syarat ini, maka semakin cerahlah peluangnya untuk mendapat ganjaran. Dan kata para ulama, ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan itu mengikut kepada sejauh mana seseorang itu menyempurnakan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, menyempurnakan syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah seperti yang telah dirumuskan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang pelbagai, ada 7 perkara. Yang pertama ialah al-ilmu al-munafi lil jahli. Yang pertama ialah adalah ilmu, yakni mengetahui maknanya dan maksudnya. Hendaklah orang yang mengucap la ilaha illallah dia faham dan tahu maksud la ilaha illallah, dalam keadaan dia tahu dan dia yakin dengan maksud la ilaha illallah. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan firman Allah Ta'ala, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah mereka yang mereka sembah selain daripada Allah itu memiliki sebarang syafaat, kecuali sesiapa yang bersaksi dengan hak dengan la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahui, memahami maknanya.
Syarat yang pertama, mestilah orang yang mengucap la ilaha illallah itu, dia mengucap dalam keadaan dia faham dan tahu maknanya. Kerana yang disyaratkan seseorang yang nak masuk Islam, daripada dia kufur nak jadi Muslim, mestilah dia mengucap dua kalimah syahadah itu dalam keadaan dia muqirrun, dia berikrar. Dia sebagai satu perisytiharan untuk masuk Islam, bukan sekadar dia mengajuk orang. Ini kita akan sebutkan kejap lagi. Jadi macam mana kita nak kata dia memang mengisytiharkan dirinya nak masuk Islam kalau dia pun tak faham apa yang dia cakap? So, yang pertama sekali dia mesti faham apa yang dia cakap. Kalau tidak, kita tak boleh kata dia berikrar dengan dua kalimah syahadah. Yang kedua, ialah yaqin. Mestilah dia yakin. Kalau dia tak yakin, macam mana kita nak kata dia berikrar? Kalau dia tak bersungguh, dia tak yakin, mana mungkin dia boleh berikrar dengan dua kalimah syahadah. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya hanya sanya orang yang beriman itu mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta mereka dan diri mereka pada jalan Allah. Dan sabda Nabi SAW, qala Nabi SAW, ashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, la yalqa bihima abdun, la yalqa Allah bihima abdun ghaira syakkin fihima illa dakhala al-jannah. Sabda Nabi SAW, persaksian bahawasanya aku bersaksi tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan sesungguhnya aku, yakni Muhammad Rasulullah, tidak ada orang yang berjumpa dengannya Allah Ta'ala, tidak ada siapa pun yang berjumpa Allah dengannya dalam keadaan dia tidak syak akadnya, dia tidak ragu-ragu, dia yakin, melainkan Allah Ta'ala masukkannya ke dalam syurga. Jadi mestilah dia yakin. Kalau dia mengucap dalam keadaan dia tak yakin, maka mungkin kita kata kalau kita nampak zahirnya dia ni di dunia kita kata dia Muslim, tapi di akhirat adakah dia akan mendapat ganjaran yang Allah janji, tidak akan kekal dalam neraka, tidak akan diazab? Tidak. Dia adalah orang munafik. Nas'alullah al-afiyah. Yang ketiga adalah al-qabul, menerima. Menerima, yakni dia mau mengucap. Dia menerima lah. Apa yang kita kata tu dia terima. Kalau kita suruh dia mengucap, dia tak mau, kan? Maka itu bukan bukan Muslim lah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan bila dikata kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, mereka tak mau. Mereka tak mau ikut. Ya. Maka menunjukkan sebab kufurnya orang kafir di antaranya ialah keengganan dan kesombongan mereka mengucap dua kalimah syahadah yang menafikan qabul, menafikan penerimaan. Macam apa makna qabul? Ijab qabul. Tak, bila kita kahwin, kan? Dia kata aku nikahkan di kau sekian-sekian, lepas tu kita akan terima. Itu qabul. Kita jual beli, akad jual beli. Saya beli. Untuk kata saya jual, kita kata saya beli. Ada ijab dan qabul. So kalau kita kata kat dia, katalah olehmu la ilaha illallah, dia tak mau. Tak adilah. Kan tidak ada qabul. Dan yang keempat, al-inqiyad, ikut dan patuh kepada tuntutan la ilaha illallah. Mestilah dia patuh kepada tuntutan la ilaha illallah. Dengan hatinya dia menerima segala hukum la ilaha illallah. Dia terima dan dia berkeyakinan bahawa dia tertakluk di bawah segala tuntutan kalimah la ilaha illallah. Seperti firman Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.
Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan dia bersungguh-sungguh muhsin, maka dia telah berpegang dengan ikatan yang teguh, yakni la ilaha illallah. Maka mestilah dia inqiyad. Inqiyad ni maknanya dia multazim. Dia berkeyakinan penuh bahawa sekarang dengan dia mengucapkan kalimah ini, dia tertakluk di bawah segala tuntutan kalimah ini. Dan dia berazam untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan kalimah tersebut. Jadi kalau lepas dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia kata saya tak mau salat, ataupun saya tak mau tinggal zina. Jadi yang ni dia tak inqiyad. Kalau dia ada syarat macam itu, saya nak masuk Islam tapi saya tak mau salat. Saya masuk Islam ni ada syarat. Syarat dia saya tak mau salat, saya nak mengucap je. Atau saya tak mau bayar zakat. Maknanya dia daripada awal sudah berazam tidak mahu. Dan tidak ada inqiyad. Jadi kalau tidak ada inqiyad, maka syahadahnya tidak sah. Pasal dia letak syarat macam tu. Dia main dekat pejabat, main kat orang nak masuk Islam, dia kata saya nak masuk Islam ni. Okey, mengucap. Tapi saya ada syarat. Syarat apa? Syarat dia saya tak mau salat. Tak boleh. Sebab dia tidak ada inqiyad. Sebab kita kata bila kamu mengucap dua kalimah syahadah, maknanya kamu menerima bahawa kamu akan melakukan apa jua yang menjadi tuntutan kalimah ini. Yang kelima syaratnya ialah as-sidqu, benar. Kalau dia mengucap itu dia hanya berpura-pura, maka itulah orang munafik. Di dunia kita kata dia Muslim, tapi di akhirat di sisi Allah tidak ada manfaat dua kalimah syahadahnya tersebut. Firman Allah Ta'ala, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Ketika mana datang golongan munafiqun dan berkata kepada kamu, kami bersaksi kamu adalah Rasulullah. Mereka bersaksi kamu adalah Rasulullah. Dan Allah tahu kamu adalah Rasulnya. Dan Allah bersaksi orang munafik itu pembohong. Orang munafik ni pembohong, Tuhan kata. Maknanya mereka tidak ada as-sidq. Mereka mengucap dengan lisan mereka, tapi ucapan tu tak jujur, tak benar. Dalam hati mereka tak percaya. Mereka hanya mendakwa dengan mulut sahaja. Mereka bersumpah, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka jadikan sumpah mereka sebagai perisai. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah mereka sebagai perisai. Supaya orang ingat mereka Islam. Supaya orang ingat mereka Muslim. Mereka bersungguh-sungguh kata kami Muslim. Tapi dalam hati mereka bohong. Jadi tidak sah syahadah tersebut. Dan sabda Nabi SAW, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seseorang yang bersaksi bahawa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahawa Muhammad hambanya dan rasulnya dengan benar, sidqan min qalbihi, daripada jiwanya, melainkan Allah akan haramkan dia atas api neraka. Dan syarat yang keenam adalah al-ikhlas, yakni dia mengucapkan dua kalimah syahadah itu kerana mengharapkan ganjaran Allah, bukan kerana nak mengharapkan ganjaran makhluk seperti orang munafik. Orang munafik, pasal apa mereka masuk Islam? Pasal apa mereka mengucap dua kalimah syahadah di zaman Nabi SAW? Supaya mereka boleh dapat ganjaran zakat, harta rampasan perang. Itu saja yang mereka nak. Mereka bukan nak ganjaran akhirat. Jadi ini dipanggil riak besar. Riak besar. Riak pada asal iman, yang menjadikan orang itu tidak sah kalimah syahadahnya di sisi Allah. Walaupun di hukum dunia, kalau dia mengucap secara iqrar, maka dunia kita kata dia Muslim lah, tapi di sisi Allah dia adalah munafik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk menyembah Allah semata-mata dengan mengikhlaskan baginya ibadah, berpaling daripada selain Allah dan menghadapkan diri hanya kepada Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Demikian itulah agama yang utuh, agama yang lurus. Dan sabda Nabi SAW, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Orang yang paling layak untuk mendapat syafaatku ialah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengannya arah Allah, ganjaran Allah. Dan Nabi sabda, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Hadis kita dah baca tadi. Barang siapa yang sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengannya ganjaran Allah, mengharapkan untuk melihat wajah Allah. Dan syarat yang ketujuh ialah al-mahabbah. Mahabbah ini adalah cinta kan kalimah tersebut, suka kalimah tersebut, suka hukum hakamnya. Suka hukum hakamnya. Dan sukakan ahli-ahlinya. Sukakan ahli-ahli kalimah tersebut. Allah Ta'ala berfirman tentang perangai orang munafikin lagi. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Demikian itu kerana mereka membenci apa yang Allah turunkan, lalu Allah hapuskan segala pahala amalan mereka. Jadi kalau mereka benci, tak jadilah. Dan Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Tanda iman ialah cintakan golongan ansar, golongan yang membela Nabi SAW. Dan al-ansar dalam hadis ini ialah orang beriman seluruhnya. Wa ayatul nifaq bughdul ansar. Dan tanda munafik itu benci al-ansar, benci orang yang bela agama Nabi. Maka jikalau dia mengucap dua kalimah syahadah tapi dia benci orang Islam, dia benci agama Islam, maka itu syahadahnya tidak sah. Ya, kalaupun dia menyembunyikan perasaan tersebut, maka di akhirat dia tidak akan terlepas. Jadi ini adalah syarat-syarat dua kalimah syahadah yang sesiapa mencukupkan syarat ini, sekadar mana dia mencukupkan syarat ini, kerana kita tahu syarat-syarat ini dia ada peringkatnya. Yakin tidak sama setiap orang, qabul tidak sama antara setiap orang, inqiyad tidak sama antara setiap orang. Maka sesiapa yang menyempurnakan syarat ini, sekadar itulah Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepadanya. Ya? Dan Allah Ta'ala Maha Pemurah. Dia akan, semakin kita berusaha untuk merealisasikan syarat-syarat ini, Allah akan mudahkan. Sehinggalah akhirnya dia akan berjaya menyempurnakannya secara baik. Kemudian di antara perkara yang kita kena bincang berkenaan dengan rukun Islam yang pertama ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Sesiapa yang tidak mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan dia mampu, maknanya orang kafir yang bukan Muslim, jika dia tidak mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan dia mampu mengucapkannya, maka dia adalah kafir dunia dan akhirat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا عِنْدَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَجَمَاهِيرِ عُلَمَائِهَا. Adapun dua kalimah syahadah, jikalau dia tidak mengucapkannya, tidak menyebutnya dengannya dalam keadaan dia mampu, maka orang itu adalah kafir batin dan zahirnya di sisi sekalian ulama salaf dan imam-imamnya dan majoriti umat Islam. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa bihadza yu'rafu
أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. Dengan ini diketahui bahawa sesiapa yang beriman dengan hatinya iman yang teguh, mustahil untuk dia tidak mengucapkan dua kalimah syahadah. Dalam keadaan dia boleh mengucapkannya. Maka ketiadaan dua kalimah syahadah dalam keadaan dia boleh mengucapkannya tapi dia tak buat, melazimkan dia tidak ada iman yang sempurna dalam hati. Maknanya orang itu tidak beriman. So tak boleh ada orang mengaku kata saya beriman tapi saya tak mau mengucap dua kalimah syahadah, saya tak mau ikut hukum Islam. Itu tak mungkin. Itu kita kata tidak ada iman tanpa Islam. Tidak ada iman tanpa Islam. Ya, Islam adalah syarat iman. Islam adalah satu bahagian daripada iman. Dan iman merangkumi padanya Islam. Setiap iman adalah Islam. Dan Islam tidak akan sah tanpa adanya iman. Naam. Jadi bagaimana seseorang itu akan diiktiraf sebagai Muslim? Kita ada dua jenis manusia. Pertama, manusia yang dilahirkan daripada ibu ayahnya memang Islam. Mak ayah dia Muslim. Kedua-duanya atau salah seorangnya. Kedua-duanya atau salah seorangnya. Maka jikalau seseorang itu lahir daripada ayahnya Muslim atau ibunya Muslim atau kedua-duanya Muslim, maka secara otomatiknya dia akan terus kekal sebagai Muslim. Kenapa? Kerana Islam adalah asal pada manusia. Kerana asal manusia ini Allah Ta'ala ciptakan untuk menjadi Muslim, bukan untuk menjadi kafir. Sabda Nabi SAW, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Ibu ayahnya lah yang kemudian mendidiknya mengikut ajaran Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maknanya kalau dia Muslim, dia kekal Muslim. Ya. Dia kekal Muslim. So, kanak-kanak yang lahir daripada ibu atau ayahnya Muslim, salah seorang atau kedua-duanya Muslim, maka dia adalah Muslim sejak daripada hari dia lahir dan dia akan kekal di atas fitrah itu kerana dia akan dididik oleh ibu ayahnya dengan Islam. Kerana manusia Allah Ta'ala ciptakan muqtadiyatun lil iman. Manusia Allah Ta'ala ciptakan cenderung ke arah iman. Bersiap sedia untuk beriman dan menerima Islam. Maka jikalau dia dilahirkan dan dibesarkan dengan didikan Islam, maka dia adalah Muslim. Sebab itulah awal wajib kepada anak yang lahir sebagai Muslim, lahir pada mak ayah Muslim, ialah salat. Mereka tidak disuruh lagi mengucap dua kalimah syahadah. Nabi SAW bersabda, "Muru awladakum bis-salah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kamu dengan salat bila umur mereka genap 7 tahun, yakni 7 tahun hijrah. Dan pukullah mereka kerana meninggalkan salat bila genap umur mereka 10 tahun hijrah. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Jadi maknanya bila dia dah lahir daripada mak ayah yang Islam, tidak perlu lagi untuk kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Bahkan dia sudah pun sedia Islam. Yang tinggal ialah dia nak kena melaksanakan cara hidup Islam. Salat, puasa, zakat, haji, taharah. Itu semua. Adapun mereka yang dilahirkan, kemudian ibu ayah mereka mendidik mereka, memesongkan mereka daripada fitrah. Lalu mereka membesar sebagai Yahudi atau Kristian, Nasrani atau Majusi atau apa saja agama syirik. Na'udzubillahi min zalik. Maka untuk dia menjadi Muslim, maka mestilah dia mengucap dua kalimah syahadah.
secara iltizam. Ni kena faham tu. Secara iqrar. Secara dia berikrar. Ya, secara berikrar. Kata Al-Muzajjad dalam Al-Ubabul Muhit, innama yasihhu islamu kulli kafirin bisyahadataini wa in kana muqirran bi ahadihima. Naam. Jadi dia kata sahnya Islam setiap orang kafir itu dengan dua kalimah syahadah. Walaupun dia mengakui dengan salah satunya. Jadi kalau orang tu kafir, orang kafir ni ada macam-macam jenis. Ya, ada orang kafir yang dia mengaku tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, tapi dia tak mau beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kalau jenis macam itu, dia kena mengucap kalimah syahadah juga, sebab Nabi pesan kepada Muadz bin Jabal, ya Muadz, innaka taqdumu ala qaumin ahla kitabin falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi walaupun mereka ni ahli kitab, tetap Nabi suruh mengucap dua kalimah syahadah. Walaupun mereka ahli kitab. Ya. Jadi mestilah syaratnya dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Ya. Dan syarat orang yang mengucap dua kalimah syahadah ini mestilah dia syarat sah Islam. Ya. Syarat sah Islam yang disebutkan oleh para ulama, yang pertamanya mestilah dia mengucapkan secara iqrar. Ya. Mengucapkan secara iqrar, yakni muqirran bihima. Sebagai pengakuan. Jadi bila macam mana kita nak terima dia pengakuan, mestilah dia orang yang berakal. Berakal. Dan dia mestilah orang yang baligh. Kanak-kanak yang belum baligh, Islamnya adalah mengikut Islam ibu ayah, tabi'iyah. Ya, mestilah ikut ibu ayah, salah satu atau kedua-duanya. Tidak dipaksa, adamul ikrah, mestilah dengan ikhtiar, pilihan sendiri. Kalau dia mengucap itu kerana terpaksa, ada orang Islam ugut nak bunuh dia, letak senapan dekat kepala dia, kalau hang tak mengucap sekarang aku tembak kepala hang. Dia pun mengucap. Kita kata orang macam ni dia tak, Islamnya tidak sah. Ya, pasal apa? Pasal dia tidak berikrar dengan Islam. Dia hanya mengucap nak selamatkan nyawa sahaja. Ya. Tetapi kalau dia mengucap itu, kita kata untuk, walaupun kita nampak macam dia nak menyelamatkan diri, kan? Untuk dia mengelak daripada kita membunuhnya dalam jihad, dalam perang masalahnya, maka itu diterima Islamnya. Ya. Sebab sebenarnya dia mengucap itu secara ikrar. Maksudnya dia nak ijtihad dari dia Muslim. Poin dia adalah balik kepada satu perkara. Iaitulah mestilah orang yang nak masuk Islam, yang kafir itu, mengucap dua kalimah syahadah itu sebagai ijtihadan dirinya nak masuk Islam. Kalau dia mengucap tu bukan sebab nak ijtihad, mungkin sebab lain. Sebab dia dengar orang menyanyi lagu sedap ke dia nak ikut, ataupun sekadar dia dengar orang azan sedap dia nak ikut. Ya. Atau dia sekadar baca kalimah syahadah tersebut, dia baca buku. Ya. Maka ini tidak diterima. Walaupun dengan mulut dia kata, ya Islam ni agama betul. Sekadar nak habaq, sekadar dia bagi tahu Islam agama betul, tapi saya tak ikut. Datang dua orang Yahudi jumpa Nabi SAW, dia berkata, kami tahu kamu ni Rasulullah. Nabi kata, apa yang menghalang kamu daripada mengikuti aku? Nabi tak terima pengakuan mereka, kamu ni Rasulullah, sebagai Islam. Pasal apa? Pasal mereka cuma habaq yang kami percaya. Mereka bukan cakap itu sebab nak ijtihad dari mereka Islam. So yang dikehendaki itu ialah mengucap dua kalimah syahadah secara multazim. Yakni dia beriltizam, mengisytiharkan, mengaku, berikrar bahawa dia mengucap dua kalimah syahadah ini sebagai tanda dia akan beramal dengan hukum hakamnya sepanjang hayatnya. Maka dia tak boleh ada, saya masuk Islam sebulan, tak boleh, tak sah. Ya. Saya masuk Islam kalau sekian-sekian, kalau tak boleh.
Dia mesti serta-merta. Sekarang tidak boleh ada tangguh-tangguh, mestilah muabbad, tak boleh ada waktu, tidak boleh dikaitkan dengan tempoh masa, ya. Mesti sepanjang hayat. Perisytiharannya itu sebagai tanda dia menzahirkan keazamannya untuk mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat. Ya. Jadi itu adalah di antara cara, ya, apa tu, syarat orang yang nak masuk Islam. Dia mestilah orang yang berakal, baligh, sampai padanya dakwah, bulughud dakwah, telah sampai padanya dakwah Islam, maksudnya dia fahamlah Islam tu apa dia. Kan? Untuk memenuhi syarat ilmu tadi. Ya. Kemudian kita kata dia mestilah tidak dipaksa, mestilah tunai segera, maksudnya tidak ditangguh-tangguh dengan syarat-syarat yang lain, dan mestilah secara muabbad, secara selama-lamanya, sepanjang hayatnya, bukan untuk tempoh tertentu. Ya. So kalau dia menzahirkan dua kalimah syahadah secara macam ini pada zahirnya, pada anggapan kita, pada yang kita nampak, ya, dalam hati dia dengan Allah Ta'ala, ya. Dalam hati dia dengan Allah Ta'ala, ya. Kalau secara itu dia menzahirkan pengakuannya, ya, maka kita kata diterimalah dia sebagai Muslim. Dan syarat ikhtiar mesti dengan pilihan sendiri tadi, tidak dipaksa, dikecualikan orang yang kafir harbi. Adapun kafir harbi, kalau dia mengucap ketika tengah kita duk perang dengan dia, maka kita terima. Pasal itu adalah hakikatnya memang tanda dia nak ijtihad Islam lah. Pasal kita perang dengan dia, pasal dia tak masuk Islam. So dia mengucap tu sebab apa? Sebab dia nak suruh kita berhenti perang dengan dia dengan cara dia masuk Islam. Kan? Maksud jelas dia ada tanda dia menerima Islam di situ. Tapi kalau kafir zimmi, kafir mu'ahad, kita paksa dia dengan cara kita ugut nyawa dia, tak edit. Jadi kalau dia mengucap dua kalimah syahadah itu dengan syarat multazim, iltizam dengan hukum hakam Islam. Apa dia multazim dengan hukum hakam Islam? Itulah meninggalkan segala perkara yang membatalkan kalimah syahadah dan melaksanakan melaksanakan amalan yang menjadikan dia Muslim. Maksudnya dia mengisytiharkan itu tanda dia nak buat benda tersebut. Sebab itulah selepas dia mengucap dua kalimah syahadah, maka kita anggap dia Muslim. Sekarang dia Muslim. Tengok sekali lagi, lepas dia mengucap dua kalimah syahadah tu, dia pergi sembah berhala balik. So kita kata ketika itu syahadahnya terbatal. Maknanya zahirlah pada kita dia sama ada dia tak faham, jadi ikrar dia tak sah, atau kalau dia mengucap dengan faham, maknanya sekarang dia sudah balik jadi murtad. Na'udzubillahi min zalik. Ya, so kita tanya, pasal apa kau sembah berhala? Dia kata, awak tak boleh sembah berhala kalau dah masuk Islam. Kalau itu maknanya kita kata syahadah kamu tadi tidak sah. Pasal apa tak sah? Pasal kamu tak faham maknanya. Maknanya kamu tak berikrar. Kamu kena mengucap balik. Dan kamu kena faham makna kalimah syahadah. Kalau kamu masuk Islam, kamu tak boleh sembah berhala. Okey? Atau kalau dia dengan sengaja inat sembah berhala, setelah dia tahu memang Islam tak sembah berhala, kita kata mana kamu telah, setelah mana tadi kamu mengaku Islam, sekarang kamu sembah berhala, kamu jadi kafir murtad. Kamu kena bertaubat. Kalau tidak, akan terkena hukuman riddah. Itu maksud. Dan yang kedua, beriltizam dengan jenis amalan. Ini amalan yang menjadi syarat sah Islam. Dan ulama ada perbincangan di sini. Iaitulah rukun Islam yang 4. Salat, zakat, puasa dan haji. So maknanya dia mestilah mengucap dua kalimah syahadah itu sebagai isyarat untuk dia nak beramal dengan 4 perkara ini. So kalau lepas dia mengucap dua kalimah syahadah, masuk waktu solat, kita kata, kena solat ni. Sebab tadi dah masuk Islam kan? Oh, dia kata, tak, saya masuk Islam tapi saya tak mau solat. Kalau dia cakap macam itu, batal lah kalimah syahadahnya. Pasal makna kamu mengucap dua kalimah syahadah, maknanya kamu bersedia, sudah menerima solat itu adalah wajib dan kamu akan beramal dengannya bila sampai masanya. Jadi siapa yang berazam daripada awal
tidak mau melaksanakan apa-apa rukun Islam, sama ada salat, puasa, zakat atau haji, maka syahadahnya tadi tidak sah, tidak diterima sebagai Islam. Naam. Orang yang kita tidak tahu apa keadaannya, kita pergi negeri luar negara, kita tak tahu, ataupun kita tengok satu orang Cina ataupun India, kita tak tahu dia Muslim ke tak Muslim ke. Tapi sekali waktu salat kita tengok dia ambil wuduk, dia salat. Siapa hukum? So hukumnya kita kata dia Muslim. So orang kita hukum dia berdasarkan zahir. Kalau zahir daripadanya dua kalimah syahadah, atau zahir daripadanya salat, atau zahir daripadanya apa-apa amalan ibadah yang khusus untuk orang Islam, seperti tawaf dan haji. Kita jumpa satu orang Cina, kita tak tahu dia Muslim ke tak Muslim. Lepas tu dia habaq kita, saya ni baru balik umrah. Dia kata, saya baru balik umrah. Ataupun dia habaq kita, saya ni, Alhamdulillah lah, dia kata ni, dah boleh pergi umrah, saya nak pergi umrah ni. Jadi kita tahu dia Islam lah. Takkan orang kafir nak pergi umrah tak? Jadi kita tahu kata dia Muslim. Jadi kita tak perlu periksa lebih-lebih lah. Lagi mana kita tidak nampak lain daripada Islam pada dia, kita kena husnuzan. Sebab asal orang Islam, kita kena husnuzan pada dia sebagai Muslim. Naam. Dan mengucap dua kalimah syahadah ini, para ulama syaratkan dia mestilah tertib. Mestilah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disyaratkan padanya muwalah, tidak boleh putus-putus, kena terus bersambung-sambung. Dan boleh mengucap, tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Ni. Wa tasihhu, kata Al-Muzajjad, wa tasihhu bil ajamiyah la bi lughatin luqinaha bila fahmin. Boleh dengan selain bahasa Arab. Tetapi tidak boleh kalau bahasa yang dia ajak tanpa dia faham. Yang penting bahasa yang dia faham. Jadi tidak perlu kita susah payah nak suruh orang yang lidah dia tak apa nak boleh sebut bahasa Arab, kita nak suruh dia, paksa dia mengucap bahasa Arab. Tak perlu. Bahkan dia boleh mengucap dalam bahasa Inggeris ke, bahasa apa ke. Yang penting maknanya sahih. Ya. Demikian juga dengan bahasa isyarat. Wa isyaratul akhras kan nutqi. Kata Al-Muzajjad, isyarat orang yang bisu seperti cakap. Ya. Jadi itulah caranya. Jadi sama ada dia mengucap la ilaha illallah, ya, ataupun dia sebut apa-apa nama Allah yang lain, maka diterima. Yang penting dia mengucap dua kalimah syahadah itu, tandanya dia nak menyembah Allah Ta'ala sahaja. Itu maksud dia. Dia faham maksudnya adalah dia tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Bahkan para ulama ada pandangan yang kedua daripada para ulama bahawa apa-apa pun kalimah yang menunjukkan dia masuk Islam diterima. Dalilnya ialah dalam hadis Khalid ibn Al-Walid dihantar oleh Nabi SAW bersama sekumpulan para sahabat untuk pergi pada satu kabilah Bani Juzaimah untuk perang dengan mereka supaya mereka masuk Islam. Jadi bila mereka diserang itu, mereka kata sabakna. Pasal apa sabakna? Pasal orang musyrikin jahiliyah kan mereka gelak Nabi sebagai sabik. Mereka kata Muhammad bawa agama sabi'ah. Jadi mereka tak reti nak cakap macam mana nak isytihar masuk Islam. Mereka kata sabakna. Kami ikut agama sabik. Agama sabik, agama Muhammad lah. Khalid bin Walid dengar macam tu, ni tak Islam ni. Kita kena perang dengan mereka. Sebahagian sahabat lain kata, tak, mereka maksud sabakna. Ni nak masuk Islam lah ni. So, mereka dah masuk Islam lah tu. Tapi itu yang mereka faham. Jadi, balik jumpa Nabi SAW, sahabat cerita. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri daripada apa yang dibuat oleh Khalid. Ijtihad Khalid silap. Maknanya sahabat beristihad. Adakah diterima Islam mereka dengan kalimah sabakna atau tak diterima? Maka sahabat yang majoriti kata ya diterima. Khalid kata tak diterima. Maka Nabi sokong ijtihad yang kata diterima. Ya. Tapi Khalid tidaklah dikenakan dosa sebab
dia berijtihad. Kan, sebab tak jelas. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa kalau orang tu kata, saya sekarang masuk Islam, saya Muslim, saya mengaku ikut agama Muhammad, dalam keadaan dia faham apa makna Islam, itu syarat dia lah. Maka itu juga sudah dikira seperti mengucap dua kalimah syahadah. Seperti mengucap dua kalimah syahadah. Naam. Dan disyaratkan dia kena berlepas diri daripada apa-apa perkara yang dia menjadi kafir karenanya. Masalan, orang Yahudi, di antara mazhab-mazhab dalam Yahudi ini, ada orang Yahudi yang percaya Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang Yahudi secara asasnya mereka beriman tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Sebab Yahudi tidak sembah kecuali Allah. Dan sebahagian Yahudi seperti Yahudi Qara'ait, mereka beriman Muhammad Rasulullah tapi Rasul untuk Arab sahaja. So orang yang macam ini disyaratkan untuk dia kena mengaku juga Muhammad itu adalah Rasul kepada seluruh manusia. Especially Yahudi lah. Sebab dia punca dia kufur bukan sekadar dia tidak Islam, tapi dia beriktikad Muhammad itu Rasul untuk bukan Yahudi. So dia kena isytihar kata Muhammad Rasul kepada Yahudi. Termasuk Yahudi. Bukan sahaja orang lain, termasuk Yahudi. Demikian juga orang Kristian yang mungkin percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul pun ada juga. Tapi dia berkata tak diutuskan kepada kami. Dan mereka beriktikad Isa adalah anak Allah. Maka kita kena suruh dia sebut macam Nabi kata tadi, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Nabi sebut wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bahawa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. So dia kena ijtihad, dia berlepas diri daripada agama Kristian. Ya? So, tapi yang pentingnya kita kata, kalau dia mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan dia muqirran, mengaku untuk mengikut ajaran Muhammad dan dia faham ajaran Muhammad itu ialah menafikan anak daripada Tuhan, maka itulah yang dikehendaki. Nah. Jadi kalau orang yang murtad, kalau dia syarat nak bertaubat daripada murtad, dia mestilah menarik balik apa yang menyebabkan dia jadi kufur. Kalau dia murtad sebab dia ingkar apa-apa hukum Islam, dia ingkar kewajipan salat, maka dia kena ijtihar kata salat wajib. Kalau dia ingkar kewajipan puasa, maka dia kena ijtihar puasa wajib. Atau dia ingkar kewajipan menutup aurat, maka dia kena ijtihar. Ataupun dia habaq lah, saya tarik balik, saya bertaubat daripada semua perkara yang saya dah nafi dulu dan saya mengakui Islam secara sepenuhnya. Kalau dah dia ingkar banyak sangat benda, jenuh juga nak sebut satu-satu, nas'alullah al-afiyah. Kan? Jadi dia ijtihad, dia tarik balik daripada segala apa yang dia ingkar dahulu, apa perbuatan yang menyebabkan dia jadi kufur. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. So ini adalah rukun yang pertama, dua kalimah syahadah. Dan ini dengan rukun yang pertama inilah seseorang itu masuk Islam. Dan syaratnya mestilah dengan an-nutq, mesti dengan menyebut. Sebab itulah nanti kita akan datang masalah iman. Iman ada qaulun wa amal. Iman terdiri daripada ucapan dan amalan. Di antaranya ucapan lisan, iaitu dah dua kalimah syahadah. Tanpa dua kalimah syahadah atau perisytiharan secara lisan kata seseorang itu menjadi Muslim, maka tidak dikira sebagai Islam. Kecuali hanya pada mereka yang memang lahir daripada ibu dan ayah atau salah seorangnya Muslim. Atau kanak-kanak yang telah mumayyiz, ataupun yang kanak-kanak yang belum baligh tapi bila mak ayah dia masuk Islam, maka dia ikut, dia follow. Ya, maka dihukum kanak-kanak itu sebagai anak orang Islam, maka dia adalah Muslim. Nah. Tapi kalau dia sudah baligh, tidak. Kalau dia baligh, kalau dia dah baligh, maka dia sendiri kena terima Islam. Kalau masalah mak ayah dia masuk Islam, dalam keadaan anak tersebut sudah pun mencecah usia baligh, so dia tidak automatik ikut mak ayah dia. Kita kena dakwah dia dan minta dia mengucap dua kalimah syahadah dengan syarat-syarat yang muktabar, dengan kerelaan hatinya, dengan cara yang dia faham dan seterusnya. Nah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Ada soalan?
Rukun Islam yang kedua yang disebutkan oleh musannif adalah as-salah wa iqamus salah, dan mendirikan salat. Apa makna mendirikan salat? Al-iqamah maknanya al-istimrar wal mulazamah, berterusan dan melazimi mendirikan salat. Yang ini adalah rukun Islam yang kedua. Dan apa makna salat? As-salah dari segi bahasa maknanya adalah ad-du'a bil khair, berdoa memohon kebaikan. Dan dari segi syarak ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Ucapan, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir disudahi dengan salam secara ghalibnya, secara kebanyakannya. Dan perinciannya ini kita akan ambil pada babnya, sebab nanti akan datang bab salat. Rukun Islam yang 4 ini, yang berbaki 4 rukun Islam ni, musannif akan perincikan satu persatu pada babnya. Dan dikehendaki dengan salat di sini ialah salat fardu yang 5 waktu, iaitulah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Inilah salat yang menjadi rukun Islam. Ya. Yang mana sesiapa yang tidak berikrar dengannya adalah kafir. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Adapun salat lain daripada 5 ini, maka ia adalah sunnah dalam sehari semalam. Salat Jumaat pada tempat zuhur, maka dia hukum zuhur. So zuhur untuk salat hari Jumaat, dan hari Jumaat salatnya adalah salat zuhur bagi orang lelaki yang cukup syarat-syaratnya. Ya. So itulah salat fardu. Adapun salat tahiyatul masjid, salat gerhana, salat tarawih, salat rawatib, salat witir, ini semua adalah sunnah. Adalah sunat. Dan ada yang sunnah muakkadah dan ada yang tidak muakkadah. Tapi dia digalakkan. Dan dalil kewajipan salat jelas daripada hadis yang telah kita bacakan. Demikian juga datang dalil-dalil yang khusus berkenaan dengan salat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk beribadat kepada Allah semata-mata, mengikhlaskan baginya agama, hunafa'a, berpaling daripada selain Allah dan hanya menyembah Allah, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang utuh, teguh. Dan firman Allah Ta'ala, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Jikalau mereka bertaubat, meninggalkan syirik, dan mendirikan salat dan memberikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu yang seagama. Dan sabda Nabi SAW, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad sesungguhnya Rasulullah, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jikalau mereka melakukan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripadaku, kecuali dengan haknya, dan perhitungan amalan mereka terserahlah kepada Allah. Dan sabda Nabi SAW, Ra'sul amril Islam, kepala segala urusan itu ialah Islam, wa amuduhus salah, dan tiangnya adalah salat, wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan kemuncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dalil-dalil kewajipan salat yang jelas, tidak ada keraguan lagi, dan kita akan bahaskan pada siri yang akan datang insya-Allah taala hukum meninggalkan salat. Adakah orang yang meninggalkan salat masih sah Islamnya ataupun tidak? Maka itu kita akan perincikan pada kelas yang seterusnya biiznillah ta'ala. Tak ada soalan?
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.